A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Yaquluna su'adatan wa naqulu ibadatan wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Najazman, pengerusi masjid, barisan jawatan kuasa, pegawai-pegawai, muslimin yang hadir dan muslimin dan muslimat yang insya-Allah bersama dengan kita pada pagi ini, kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mulakan, kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ditempatkan kita pada pagi ini bersama-sama solat berjemaah. Alhamdulillah masih hidup, masih dapat meneruskan kehidupan. InsyaAllah pada pagi ini kita bersama dalam peringatan tazkirah subuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat, keberkatan kepada kita insyaAllah. Kita sambung pembincangan hadis penawar hati. Kita masuk hadis yang ke-34. Kalau sebelum daripada ni, hadis yang ke-33 menceritakan tentang waktu yang paling sesuai untuk bersedekah, iaitu pertanyaan daripada seorang lelaki kepada Rasulullah SAW. Dia tanya, sedekah manakah yang paling besar pahalanya? Nabi SAW jawab, sedekah yang kau berikan sedangkan engkau pada waktu itu masih sihat dan sebenarnya engkau bakhil kerana takut menjadi fakir dan berangan-angan menjadi lebih kaya. Maka janganlah engkau melambat-lambatkan sedekah sehingga apabila roh sampai di kerongkongan, lalu ketika itu baru engkau berkata, untuk si fulan ini sekian, si fulan ini sekian, sedangkan sebenarnya harta engkau pada ketika itu memang akan berpindah milik kepada orang lain. Maksudnya sedekah ini yang paling baik ialah ketika kita masih hidup, masih sihat, dan ketika kita bakhil. Ketika kita kedekut, masa itulah paling baik kita sedekah. Bukan bila kita dah nak sampai ajal. Kerana bila kita dah nak sampai ajal, kita dah tahu dah waktu tu harta tu kita tak nak dah. Masa nyawa berada di kerongkongan, masa kita dah nak mati baru kita nak sedekah. Sebenarnya kalau kita mati, harta tu memang bukan kita punya dah. Tak sempat kita nak belanja kan. Bila kita meninggal, harta kita tak ada, bukan kita punya. Harta tu akan bagi kepada orang selepas pada kita. Mungkin bagi pada hospital untuk mengurus, mungkin bagi pada masjid untuk mengurus, mungkin bagi pada sekian-sekian. Yang pastinya harta tu akan berpindah milik, bukan lagi kita punya. Sebab itu paling baik ketika harta tu masih lagi di tangan kita dan kita boleh belanjakan harta tu kan. Itulah ketika yang paling baik. Kita masuk hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34 ni tuan-tuan, ni peringatan bukan untuk orang yang lanjut umurnya sahaja, tapi untuk orang yang muda juga, iaitu bila umur sudah mencapai 60 tahun. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalah hatta balagha sittaini sanah. Rawahul Bukhari. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, Allah Taala sudah tidak mahu menerima keuzuran seseorang yang dilanjutkan usianya sehingga ia sampai berumur 60 tahun sedangkan ia mati dengan tidak sempat berbuat ibadah. Alhamdulillah, saya bersama dengan orang-orang yang hebat hari ini. Semua depan saya ni alhamdulillah orang yang hebat-hebat. Allah Ta'ala muliakan dengan Allah Ta'ala berikan kelapangan, kemudahan untuk ibadah. Tapi hadis ni cerita pasal apa? Cerita pasal Allah Ta'ala tidak akan bagi keuzuran.
Orang putih kata no excuses. No excuse. No longer excuse for those who are rich 60 years old. Sikit-sikit. Maksudnya tak ada lagi keuzuran, tak ada lagi, maksudnya tak boleh nak bagi alasan kalau dah sampai umur 60 tahun bagi mereka yang tidak beribadah. Allah Ta'ala masih memberikan ruang kepada seseorang untuk berkata, ya, keterangan dia, jikalau umurku panjang sempatlah aku berbuat amal ibadah apabila ia mati sebelum mencapai 60 tahun. Maksudnya kalau dia kata aku muda lagi, tunggulah nanti kan, tunggu nantilah kan, dia tak sempat nak sampai ke masa tu dia meninggal, boleh jadi Allah Ta'ala memberikan ruang kepada dia. Tetapi bagi orang yang sudah mencapai umur 60 tahun ke atas, maka keuzuran itu sudah tidak diberikan lagi. Sepatutnya orang yang menjangkau 60 tahun ke atas, dia telah banyak berpeluang untuk beribadah, dan sepatutnya dalam usia itu jiwanya sudah berubah, pembawaan dan cara hidupnya sudah semakin matang dan berwibawa. Sepatutnya usia tua hanya dipenuhkan dengan amal ibadah sahaja, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, mengingat mati dan seumpamanya. Bagi orang yang hatinya Allah Ta'ala nak bagi dia kebaikan, bila dia nampak hadis ni, dia kata apa? Dia kata dia tak boleh bagi excuse, ataupun dia tak boleh bagi alasan. Dia muda ke dia tua ke, dia tak boleh bagi alasan. Sebab dia pun tak tahu umur dia sampai ke tak umur 60. Kan? Bagi orang yang hatinya Allah Ta'ala nak bagi dia kebaikan, bagi orang yang Allah Ta'ala nak bagi dia kebaikan daripada hadis ni, bila dia dengar hadis ni, dia akan cepat-cepat istighfar, dia akan cepat-cepat muhasabah diri dia, menggunakan baki sisa umur yang ada ni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tunggu 60 tahun baru kita nak beribadah maksudnya. Kalau orang yang ada masalah dengan hati, nanti bagus juga boleh bagi alasan. Kan? Kalau boleh bagi alasan masalahnya, Allah Ta'ala bagi dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis yang lain, Allah Ta'ala telah menyebut tentang tidak akan berganjak kaki anak Adam. Antara hadis yang awal kita bincang, tidak akan berganjak kaki anak Adam sehingga ditanya kepadanya 4 soalan, tentang umurnya ke mana dia habiskan, tentang jasadnya ke mana dia hancurkan, tentang ilmunya ke mana dia manfaatkan, tentang hartanya dari mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan. Kerajaan pun sebenarnya telah memberikan ruang untuk seseorang itu mengakhiri hidupnya dengan memperbanyak amal ibadah. Seorang pegawai kerajaan dalam umur 55 tahun telah pun dipencenkan. Bahkan sekarang ni ada kelonggaran untuk mendapatkan skim pencen lebih awal lagi. Ditulis kat dalam ni lah. Duduk saja di rumah, gaji akan dapat. Maka seeloknya masa yang tinggal dari baki hayatnya hanya digunakan untuk mencari keuntungan akhirat yang abadi. Tapi masih ramai orang yang berniaga, kelam kabut ke sana dan ke sini dalam urusan menambah kekayaan. Apalah yang mahu dihimpunkan lagi? Harta yang ada sudah cukup untuk makan, dan biasanya anak-anak sudah lepas dari tanggungan. Mereka sudah berumah tangga sendiri, bahkan ada di antara mereka yang mendapat peluang pekerjaan yang agak lumayan. Maka biarlah pula anak-anak yang menyara orang tua sebagai membalas sebahagian daripada budi orang tua yang telah bertukar lumus dan membanting tulang untuk mencari nafkah kepada anak-anak sewaktu mereka masih kecil. Begitulah pula halnya dengan orang yang lain daripada pegawai. Biasanya anak-anak sudah dapat diharapkan untuk melanjutkan tugas orang tua sebagai petani, bertukang, berkebun dan sebagainya. Kiranya sampailah masanya untuk anak-anak membuat bakti, membalas jasa baik orang tua mereka. Muhasabah untuk kita lah tuan-tuan. Keadaan kehidupan kita tak sama masing-masing. Rezeki kita tak sama, anak-anak kita pun tak sama keadaannya. Ada orang yang dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusan. Ada orang Allah Ta'ala tak bagi macam tu. Apa pun keadaan kita tuan-tuan, sebenarnya kita boleh jadikan sepanjang kehidupan kita ni adalah ibadah. Sepanjang kehidupan kita ni adalah ibadah. Tak tunggu kita nak solat, yelah solat kita buat. Tak tunggu kita puasa, tak tunggu kita berzikir dan sebagainya. Kita jadikan seluruh kehidupan kita ni adalah peringatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan seluruh kehidupan kita ni adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berjalan kerana Allah, bercakap kerana Allah, diam kerana Allah, bising kerana Allah, tidur kerana Allah.
semua kita buat kerana Allah. Bila kita buat semua kerana Allah, seluruh kehidupan kita ni adalah ibadah. Setiap denyut nadi kita, setiap degup jantung kita ni adalah ibadah. Bila kita jadikan seluruh kehidupan kita ni kerana Allah. Hadis yang ke-35, mati adalah satu kepastian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru min dhikri hadhihi min ladzat yakni al-maut, rawahu Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah olehmu mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan, iaitu maut, mati. Mati ni dalam hadis ni memutus segala kelazatan. Memang tak adalah lazat. Tuan-tuan, kita ni kadang kita ni banyak terpedaya dengan dunia. Kita tak kenal betul-betul dunia ni, sebab tu kita rasa sangat seronok dengan dunia yang ada. Apa itu dunia ni yang sekarang kita nampak ni? Yang kita nampak ni dunia. Semua yang kita nampak, semua yang kita rasa, semua yang kita pegang, semua yang berada di sekitar kita ni semuanya adalah dunia. Dunia ni sifatnya sementara. Dunia ni al-mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata banyakkan mengingati perkara yang memutuskan kelazatan. Itu dunia ni penuh dengan kelazatan, tapi kelazatan yang memperdaya. Kalau kita ingat mati, tuan-tuan, kita tak boleh nak buat apa dah. Orang yang ingat mati, macam penceramah-penceramah selalu dia sebut, kalau orang tu sakit, tak? Kalau orang tu sakit, dia rasa dia nak mati, apa yang dia buat? Dia zikir je. Dia tak peduli hal lain dah. Dia tak ada gaduh nak pergi ke pejabat. Dia tak ada gaduh nak pergi itu, nak pergi ni, nak buat itu, nak buat ini, tak. Bila dia sakit, dia fikir dia nak mati kan. Dia banyakkan apa? Dia banyakkan berdoa, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Kalau kita sakit macam tu keadaannya, kita tak fikir benda lain dah. Kita fikir nak mati je. Dan kalau kita fikir nak mati, kita takkan sibuk dengan kehidupan dunia. Yang dimasukkan dengan sesuatu yang memutuskan kelazatan ini ialah mati. Mati adalah suatu hakikat atau kenyataan yang dipersaksikan oleh setiap manusia yang hidup di permukaan bumi ini. Setiap masa kita mendengar berita kematian. Ada yang mati setelah terlantar beberapa hari di hospital. Ada yang mati dengan terjatuh dari bangunan yang tinggi. Ada yang mati kerana lemas di dalam air. Ada yang mati dengan tidak disangka-sangka, dan banyak pula yang mati dari akibat nahas di jalan raya. Bermacam-macam lagi jenis kematian yang kita saksikan, dan hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui nasib seseorang di akhir hayatnya. Kita tak tahu bilakah nyawa kita akan dicabut oleh malakul maut. Di tempat manakah badan kita akan terbujur sejuk kedinginan dan sudah tidak bergerak lagi. Ketika itu roh kita akan naik ke atas langit, dan kita pun belum tahu lagi apakah roh kita akan diterima untuk berhimpun bersama arwah para anbiya, syuhada dan ulama, ataukah ditolak lalu dicampakkan ke jurang api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hari ini kita pergi mengusung jenazah orang lain dan pergi untuk sembahyang jenazah orang lain. Nanti pada suatu hari orang ramai akan datang untuk menyembayangkan kita pula. Satu hakikat yang akan terjadi, namun ramai orang yang melupakannya atau sengaja tidak mahu mengingatinya. Banyak cakap pasal mati, tuan-tuan. Tapi ialah kadang-kadang mati ni dia jadi apa? Dia jadi apa? Jadi macam syarat. Dia jadi macam perkara yang mengikat. Contoh, kalau ayah mati nanti, dia cakap macam tu, selalu cakap pasal mati kan. Kita nak cakap pasal mati tu pun kita kena berpada-pada. Cuba kita bayang, tuan-tuan, kita selalu bayang. Kalau saya tak ada, agak-agak nanti macam mana? Orang nangis ke orang gembira? Kalau kita mati. Kalau kita mati nanti, orang suka ke orang tak suka ke? Lepas tu kalau kita mati nanti, kita duduk dalam seorang-seorang. Sekarang ni kita tengah ada kawan-kawan. Kalau kita susah, kita boleh minta tolong. Kalau kita lapar, kita boleh minta makan dan sebagainya. Nanti kalau kita mati, kita duduk seorang-seorang, tuan-tuan. Tak ada orang boleh tolong kita dah. Walaupun kita menjerit sekuat mana pun, orang takkan dengar jeritan kita. Sekarang ni kalau kita mengeluh, orang boleh datang lagi tolong, picit-picit. Ya. Kalau kita sedih, orang datang pujuk, napa sedih, napa murung. Ya. Tapi nanti kalau kita dalam kubur seorang-seorang, tuan-tuan, kita menjerit macam mana pun orang tak boleh tolong. Anak-anak kita, ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, isteri-isteri kita, suami-suami kita,
semua tak boleh nak tolong. Bila kita duduk dalam kubur kita seorang-seorang je. Macam mana agaknya orang yang akan sembahyangkan kita? Tuan, kita ambil pengajaran daripada orang-orang yang baik-baik, kan? Kita tiru amalannya. Antara tanda Allah Ta'ala memuliakan seseorang tu bila mati ramai orang datang. Bukanlah kita nak kata orang yang tak datang tu maksudnya dia ni tak mulia ni. Bukan. Macam tempoh PKP hari tu 12 orang je. Jenuh. Kan? Tapi mungkin ada bahagian lain. Tapi tuan-tuan, bila orang tu mulia tuan-tuan, orang datang sedari segenap. Datang penuh. Urusan dia mudah, urusan dia cepat. Semua orang cakap pasal apa? Semua orang cakap pasal kebaikan dia. Tuan-tuan. Sebab tu masa kita hidup ni, kita kena banyak akan cakap pasal kebaikan orang. Supaya nanti bila kita mati, orang cakap pasal kebaikan kita. Supaya kita mati, kita tinggalkan dunia ni dengan aman. Ya tak? Supaya kita mati, orang tangisi pemergian kita, orang iringi pemergian kita dengan doa. Ada ramai orang mati tiap hari, ramai orang mati. Semua orang mati. Hari-hari ada orang mati. Tapi bukan semua orang yang mati tu pemergian dia istimewa. Lepas tu kita kena minta macam doa yang imam kita baca tadi kan. Allahumma khtim lana bi kalimati la ilaha illallah. Ya Allah, matikan kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, matikanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan Islam, matikan kami dengan kematian yang baik. Kematian yang orang ramai mendoakan kita. Ramai orang mati tapi tak ramai orang yang bila dia mati ramai orang doakan. Ramai orang datang. Kalau tak dapat datang pun orang sedekahkan Al-Fatihah. Ramai orang Al-Fatihah dibaca, itu je. Al-Fatihah dibaca. Padahal dia tak baca pun, ditulis je dibaca. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia pun forward je. Dia mulut dia pun tak sebut. Tapi kalau orang yang baik ni tuan-tuan, bila dia mati kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dia mati itu terasa kehilangan dia. Terasa dah tak ada orang ni. Kita pun sedekahkan dia Al-Fatihah. Kita doakan dia Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nak dapat doa daripada ramai orang ni tuan-tuan, bukan senang. Apa maksud Allahumma ighfir lahu? Ya Allah, ampunkanlah dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah rahmati dia. Wa'afihi, berikan kesejahteraan baginya. Wa'fu anhu, maafkan segala dosanya. Ni doa yang sangat hebat ni tuan-tuan. Kalau kita dapat doa ni daripada orang, masa tu kita dah tak ada, kita sangat memerlukan doa daripada orang yang kita tinggalkan. Anak-anak kita, isteri kita, rakan-rakan kita, saudara mara kita, kita sangat memerlukan doa mereka. Sebab masa tu dah tak boleh dah. Kita nak balik ke dunia dah tak boleh dah. Kan? Mengingati mati adalah pencuci hati yang sangat berkesan. Dari sanalah kita memasuki pintu keinsafan dan kesedaran. Kita akan berfikir dan membuat pertimbangan terhadap sesuatu yang mahu kita lakukan. Bukan hanya untuk masa 10 tahun atau 20 tahun, tetapi kita akan berfikir untuk masa depan yang lebih jauh daripada itu. Fikiran dan pertimbangan kita menjangkau kawasan akhirat yang menjangkau masa jutaan tahun ke depan. Jutaan tahun tuan-tuan, jutaan tahun. Kita baru hidup 60 tahun, kita baru hidup 70 tahun, nanti kita mati 1000 tahun tuan-tuan. Kita hidup 60 tahun, 70 tahun, nanti kalau kita mati 1000 tahun, 2000 tahun. Sehari bersama dengan 1000 tahun. Panjangnya masa kita berada di alam akhirat berbanding dengan dunia ni. Sebab tu dunia ni kesenangan yang menipu. Hadis yang ke-36, jauhi liang kubur yang sempit. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a nasan ka'annahum yaktashirun. Qala amma innakum law akthartum dhikra hadhihi min ladhat la shaghalakum amma ara fa'akthiru min dhikri hadhihi min ladhatil maut fa innahu lam ya'ti 'ala al-qabri yawmun illa takallama fayaqul ana baitul ghurbati ana baitul wahdah ana baitut turab wa ana baitud dud. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وسرت إلي فسترى صنيعي بك فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة فإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي
فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك قال فليتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيد له 70 تنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينحشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو خفرة من خفر نيران رواه الترمذي. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat sembahyang dan beliau melihat beberapa orang di kalangan sahabatnya yang tertawa terbahak-bahak. Lalu beliau bersabda, jikalau kamu memperbanyak mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan, yakni mati, nescaya aku dapati kamu bukan seperti sekarang ini. Oleh itu perbanyaklah mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan. Maka bahawasanya tidak berlalu satu hari ke atas kubur melainkan kubur berkata kepada manusia, akulah tempat perasingan, akulah tempat persendirian, akulah rumah tanah, akulah tempat yang penuh dengan ulat. Maka apabila dikuburkan seseorang yang beriman, kubur akan berkata kepadanya, selamat datang untukmu, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling kukasihi yang berjalan di atas belakangku. Pada hari ini urusanmu telah diserahkan kepadaku, maka engkau akan melihat betapa aku akan berbuat baik bagimu. Lalu kubur itu akan meluas sejauh mata memandang, dan dibukakanlah baginya satu pintu yang dapat menyampaikannya ke dalam syurga. Dan apabila dikuburkan seseorang yang sangat banyak melakukan maksiat atau seseorang yang kafir, maka kubur akan berkata kepadanya, tidak ada ucapan selamat datang bagimu, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling kubenci yang berjalan di atas belakangku. Pada hari ini segala urusanmu telah diserahkan kepadaku, maka engkau akan melihat betapa aku akan membalas perbuatanmu. Lalu kubur itu menghimpitnya sehingga berselisih tulang-tulang rusuknya. Ketika Rasulullah SAW menceritakan kejadian ini, beliau menyilang di antara jari-jarinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, maka Allah Ta'ala mengerahkan kepadanya 70 ekor ular yang sangat berbisa. Jikalau hanya seekor daripadanya menyemburkan bisanya ke atas permukaan bumi ini, pasti tidak akan tumbuh lagi sebarang tanaman sampai ke akhir umur dunia nanti. Maka ular-ular yang berbisa tadi menggigit dan melukainya, dan teruslah ia dalam keadaan yang sedemikian itu sehingga sampai waktu untuk dihisap di hadapan Allah Ta'ala. Begitulah keadaan sesebuah kubur. Ada kalanya merupakan satu taman di antara taman-taman syurga, atau salah satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tuan-tuan, ni hadis yang panjang menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang liang kubur. Bagi orang yang beriman, kuburnya akan jadi seluas mata memandang. Bagi orang yang kufur, kuburnya akan jadi sempit. Bahkan Allah Ta'ala mengerahkan ular-ular 70 ekor ular yang sangat berbisa, di mana diceritakan dalam hadis ni, jika seekor daripadanya menyemburkan bisanya, tidak akan tumbuh lagi sebarang tanaman sehingga ke akhirat, sehingga ke akhir umur dunia. Jadi tuan-tuan, masih sama, iaitu mengingati mati dan membayangkan bagaimana keadaan kita di dalam kubur nanti. Orang yang baik ni tuan-tuan, orang yang baik ialah orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, orang yang melaksanakan perintah Allah, ni orang yang baik. Orang yang tak baik ni apa? Orang yang tak baik ialah orang yang tak beriman. Orang kafir walaupun dia tolong orang lain, dia tak baik. Kita kan tuan-tuan, kalau nak jadi baik macam mana? Nak jadi baik ialah ikut perintah Allah, tinggalkan larangan. Itu baik. Dan mesti kita bersaksi. Ada satu kajian ni tuan-tuan. Kajian ni tak salah. Dia cerita pasal apa? Dia cerita pasal kajian negara yang paling Islamik. Dia letakkan Malaysia ni nombor 30 rasa saya. Ke nombor 22, tak ingatlah. Tapi dia letak Singapura nombor 7. Singapura ni lebih Islamik. Memang dari segi amalan tuan-tuan, negara-negara bukan Islamik kadang-kadang dia lebih integriti. Kawan saya, kan, saudara saya, dia pernah belajar kat luar negara. Saya tak ingat negara dia, New Zealand ke, lebih kurang kat situlah negara dia kan. Dia tertinggal laptop tuan-tuan. Dia tertinggal laptop.
Bila dia teringat dia patah balik, ada lagi laptop dia kat situ. Ada lagi laptop dia kat situ. Tuan-tuan tertinggal nasi ayam, cuba tengok. Jangan laptop tertinggal nasi ayam, balik-balik tengok nasi ayam dah lebuh, kan? Dema integriti ada. Dema tak ambil hak dia, bukan hak dema tak ambil. Kita ni tuan-tuan ialah negara, kita kata kita negara Islam tapi kita tak amalkan Islam. Tapi kok mana pun tuan-tuan, mana lebih baik? Tak boleh sebenarnya buat bandingan. Tak boleh buat bandingan. Tak boleh buat bandingan antara kita dengan dema, mengatakan kita lebih baik. Tak, dari segi kalau indeks integriti memang dema lebih baik lah, kan? Tapi dari sudut cara hidup ataupun kepercayaan, memanglah kita lebih baik. Tak boleh nak dibuat bandingan antara kita dengan dema dari sudut Islam. Tak boleh. Kita pun tak boleh nak kata hidup kita ni lebih baik, lebih beriman daripada dema. Dan kajian Islamik tak sesuai. Nama Islam tu tak sesuai. Takkan kita nak kata negara yang syirik, yang undang-undangnya syirik, lebih Islam daripada negara yang mengamalkan Islam tapi tidak mengamalkan Islam. Pelik ni. Negara yang meletakkan undang-undang Islam tapi tidak mengamalkan Islam. Tapi negara yang tidak meletakkan undang-undang Islam mengamalkan Islam. Kan? Poinnya tuan-tuan, yang pertama, kebaikan tu bila beriman pada Allah. Yang kedua, tidak boleh kita nak banding-banding, tak boleh. Dan kita tak boleh nak menyatakan bahawa dia lebih Islam dan sebagainya, tak boleh, kan? Macam tuan-tuan baca berita kan, UAE sebut nama negara padan muka. UAE ni tuan-tuan, dia buat peraturan, dia minum alkohol, minum arak tidak lagi menjadi kesalahan. Di Emirat Arab Bersatu ni, minum arak tidak lagi menjadi kesalahan. Ada seorang guru ni, dia pernah diceritakan dalam kuliah dia, dia kata Nabi Muhammad SAW, bila Nabi Muhammad buka kota Mekah, antara perkara pertama yang Nabi Muhammad SAW buat ialah perintahkan sahabat-sahabat ni untuk memusnahkan semua berhala. Dekat mana? Semua tanah jajahan. Maksudnya bila buka, semua tempat dimusnahkan segala berhala. Selepas daripada itu, untuk sekian lamanya di bumi Hijaz, di semenanjung Arab, tak ada berhala, tuan-tuan. Kalau ada pun dibawa secara sembunyi. Kalau tahu, memang pihak berkuasa akan menghapuskan berhala ni. Tapi tuan-tuan, akhir zaman, kita berada dalam akhir zaman ni, negara Arab dibuka kuil, tuan-tuan. Kita baca kan, negara-negara Arab ni dibuka kuil. Dia bagi kelonggaran untuk buka kuil dekat negara diorang. Tak patut berlaku. Kalau dekat Malaysia ni mungkinlah masyarakat majmuk. Tak boleh pula kita lepas ni pandai-pandai kita pergi pecahkan berhala, tak boleh, kan? Tapi ni negara Arab. Nabi perintahkan para sahabat untuk memusnahkan semua berhala. Tiba-tiba hari ni tuan-tuan, pemimpin yang kononnya Islam ni, cakap konon ni Islam, dia membuat berhala. Dia mengubah peraturan. Dia membagi kelonggaran alkohol ni konon-konon untuk pelancong, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tidak lagi menjadi kesalahan. Baru ni ada satu negara yang sangat hebat. Ini pun kalau saya sebut ni susah juga ni. Saya nak sebut juga Arab Saudi, tuan-tuan. Arab Saudi ni dia memiliki 2 tanah suci. Untuk sekian lamanya ulama-ulamanya mengharamkan sambutan Valentine. Untuk sekian lamanya ulama-ulama dia mengharamkan sambutan Valentine. Tahun ni tuan-tuan, sambutan Valentine telah dibenarkan di Arab Saudi. Di Jeddah dibenarkan tempahan restoran buat sambut Valentine. Ya Allah. Jadi macam mana tuan-tuan? Kita berada di hujung hayat dunia ni. Dunia ni sekarang ni tuan-tuan, dia sedang menanti masa je nak meletup. Dunia yang kita sekarang duduk ni sekarang ni sebenarnya dah sedang menanti masa untuk meletup. Banyak kajian cerita tentang usia dunia yang hampir pada penghujungnya. Manusia makin lama makin rosak. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kita kelapangan, kemudahan untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita ni Allah Ta'ala jaga dan pelihara. Tapi tuan-tuan ni negara-negara yang hebat-hebat, ulama'nya hebat-hebat, macam mana dia boleh buat keluarkan peraturan-peraturan macam tu? Ada satu negara Arab lagi, dia suruh kaji balik hukum faraid. Dia kata tak adil dah. 1/3 bagi kat perempuan, 2/3 bagi kat lelaki. Tak adil. Sebab sekarang orang perempuan pun cari duit juga. Ya Allah.
Disuruh ulama dia kaji balik hukum faraid. Macam mana kita nak buat, tuan-tuan? Jadi oleh kerana itu kita kena ingat yang pertama sekali, tuan-tuan, kebaikan itu bila kita beriman pada Allah, patuh pada Allah. Apalagi kita berada di zaman sekarang ni, patuh pada Allah tu pelik. Patuh pada Allah tu pelik. Kalau bebas radikal, ini bagus. Dia nakkan kalau boleh kita biar berfikir di luar kotak. Luar otak dia. Geram. Dia kata konon-konon berfikir luar kotak. Kita bukan berfikir luar kotak je, tuan-tuan. Kita kena berfikir luar dunia. Sampai akhirat tu kita punya berfikir bukan luar kotak, kita fikir luar dunia. Luar dunia kita punya fikir lagi jauh, lagi besar. Kan? Macam orang sekarang dia fikir aras tinggi. Kita tak nak berfikir aras tinggi, kita nak fikir aras syurga. Fikir aras syurga ni selamat. Fikir aras tinggi belum tentu selamat lagi. Fikir aras tinggi bolehlah selamat nak jawab SPM. Bolehlah selamat nak jawab soalan universiti. Tapi kalau berfikir aras syurga, selamat universiti, dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan, orang yang baik itu ialah orang yang mentaati Allah. Kan? Orang yang baik itu ialah orang yang mentaati Allah. Dan dalam hadis yang ke-37, dicerita pasal apa? Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsah hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Artinya daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya. Orang yang memperhitungkan dirinya. Bila dia dapat hadis, tuan-tuan, dia tengok diri dia, tak tengok orang lain. Kan? Ya, hadis ni sebenarnya untuk kita, bukan untuk orang lain. Orang lain tu ialah kita jadikan pengajaran. Negara-negara Arab yang bingung-bingung tu kita jadikan pengajaran, jangan kita buat. Jangan kita buat. Jangan kita ikut. Kalau berlaku lah kat negara kita ni, kita kena tentang. Tak boleh kita biarkan. Tak boleh kita benarkan. Tak boleh kita biarkan perkara-perkara yang menghancurkan kesucian agama kita ni dilakukan begitu saja. Orang yang cerdik ialah orang yang selalu menghitungkan dirinya dan ia suka beramal untuk bekalan sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah, yakni tidak cerdik, ialah orang yang mengikuti kehendak hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Ta'ala untuk mendapat kebahagiaan dan pengampunan daripadanya tanpa beramal soleh. Jadi tuan-tuan, oleh kerana kita ni berada di penghujung waktu, kita juga berada di penghujung dunia, maka kita kena banyakkan mendengar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang bukan kita tak tahu ni hadis ni, banyak kali kita dengar dah, tapi kadang-kadang kita lupa. Sebab tu bagusnya kita datang supaya kita diingatkan balik. Kita pun banyak benda yang kadang-kadang kita lupa. Bila kita datang, kita dengar, kita ingat, mudah-mudahan kita dapat aman. Kan? Apalagi dalam dunia yang sangat mencabar hari ini, perlu kita segera kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang yang baik ialah orang yang Allah Ta'ala berikan kebaikan baginya, orang yang beriman. Orang yang tak baik ialah orang yang kufur, walaupun macam mana bagusnya. Hari ni orang ramai cakap hebat, kita ikut. Dia cakap hebat, kita ikut. Padahal sebenarnya yang dia cakap tu mengalihkan pandangan kita daripada perkara yang utama. Jadi saya kira sekadar itulah, tuan-tuan, yang dapat saya sampaikan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Hakikatnya semuanya adalah ketentuan Allah. Tuan-tuan, sebelum saya habis, sekadar peringatan lah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak dapat masuk, tuan-tuan jangan ngamuk. Ada yang mengamuk, marah, merajuk, bukan? Merajuk, tuan-tuan, yang rugi siapa? Kalau tuan-tuan merajuk agak-agak, yang rugi siapa? Bukan masjid. Masjid tak rugi sekupang pun, tuan-tuan, kalau tuan-tuan merajuk. Yang merajuk ni nanti, yang rugi siapa? Yang rugilah diri sendiri. Marah kat orang. Marah kat orang boleh buat apa? Semua yang datang ni, tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan petugas-petugas masjid ni. Pukul 5 suku dah bangun dah. Bukan, pukul 5 suku dah terpacak. Agak-agak pukul apa dia bangun? Pukul 5 bangun dah siap-siap. Ni nak berhadapan dengan orang, nak kena suruh balik. Bukan senang nak suruh balik ni, tuan-tuan. Ni rumah Allah, kita tak bagi orang masuk. Orang kata, kamu ni rumah Allah, kamu tak bagi orang masuk. Tu shopping komplek tu orang masuk boleh je. Kita berada pada zaman, pada suasana yang kritikal macam ni. Perkara yang terakhir kita perlukan ialah berbalah. Berbalah ni perkara yang last sekali kita nak. Sekarang masa ni untuk apa? Masa untuk kekal tenang. Kita kekal tenang sebulan je, tuan-tuan, 4 minggu.
Kita telah berjaya dalam 2 bulan awal, 3 bulan awal kita berjaya. 3 bulan awal tu tuan-tuan, 4 orang, 12 orang je boleh solat. Lagi teruk. Hari ni 40 orang, okeylah. Kalau nak masuk juga, datang awal. Tak datang awal, tak dapat dia nolong. Jangan kita merajuk, jangan kita berbalah, jangan kita buat perkara-perkara yang merugikan diri kita sendiri. Tak ada orang lain yang rugi melainkan diri kita. Allah Ta'ala sebut, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ayat ni bukan cerita pasal orang yang merajuk. Ayat ni cerita pasal orang kafir ni, dia cuba nak memperdaya orang, dia cuba nak menipu orang, tapi sebenarnya yang dia tipu siapa? Yang dia tipu ialah dirinya sendiri. Maksud daripada ayat ni lah, orang yang buat jahat, bila dia buat jahat, bukan dia buat jahat pada orang lain, dia buat jahat pada diri dia sendiri. Orang yang menipu, bukan dia tipu orang lain, dia tipu diri dia. Orang lain yang tertipu, ada kena tak? Tak ada kena apa-apa. Orang yang menipu tu sendiri akan tanggung kesan dia. Bila ke akhirat, orang yang kena tipu dihukum tak? Tak dihukum. Tapi orang yang menipu akan dihukum. Orang yang mencuri dekat akhirat, orang yang kena curi tak dihukum, tapi orang yang mencuri yang akan dihukum. Orang yang menanggung kesan daripada perbuatan buruk ialah diri dia sendiri, tak ada orang lain. Kita marah pada orang, orang tu kena marah, kesian dia. Tapi ke akhirat nanti siapa yang kena? Bukan orang yang kena marah tu, orang yang marah tu kena. Orang yang buat jahat tu yang akan kena perbuatan jahat yang dia buat dekat dunia, ataupun perbuatan yang merugikan dekat dunia. Di sekadar itulah tuan-tuan, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, peliharalah diri kami ya Allah, hati kami ya Allah, iman kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, segala yang Kau kurniakan kepada kami ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami daripada segala bala, peliharalah kami daripada segala wabak, peliharalah kami daripada segala perkara keji dan mungkar ya Allah. Tiada yang dapat menghalang, tiada yang dapat memelihara kami melainkan Kau ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Kami adalah hamba-Mu dan kami terikat atas janji yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Maka kami berlindung atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami sedar segala nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kami akui segala dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Maka ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Tiada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau ya Allah. Berikanlah kepada kami kehidupan dunia ini baik, kehidupan yang taat dan patuh pada perintah-Mu ya Allah. Berikan kelapangan dan kemudahan bagi kami untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah yang maha berkuasa ya Allah. Engkau lah yang meniupkan angin, Engkau lah yang memutarkan siang dan malam ya Allah. Segala yang berlaku atas kehendak-Mu ya Allah, maka apalah kiranya Engkau hancurkan, Engkau hapuskan segala wabak dan segala perkara keji dan mungkar ya Allah. Hindarilah kami dari segala bencana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan di akhirat nanti baik, kehidupan yang dipelihara daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.